Tahniah diucapkan untuk adik-adik kita, berani semuanya. Semua kata macam pedih sikit ya. Itu di Kelantan ya, di mana inilah satu usaha untuk memberi mereka pendedahan yang terbaik untuk menjadi dewasa dan menepati syariat dan juga paling penting keselamatan dan juga protokol yang penting ketika melakukan proses berkatan ini. Dan perkenalkan Dr. Ahmad Nazran Fazli yang merupakan konsultan urologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya untuk berkongsi bagaimana kesihatan dalam konteks berkatan ini. Pastinya banyak persoalan. Terima kasih bersama kami, Doktor. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih dibagi peluang untuk berkongsi ilmu kat sini. Sekarang ni busy, Doktor? Cuti sekolah ni Alhamdulillah, ramai sunat? okeylah. Hari-hari aja tu. Alhamdulillah sekarang ni saya Universiti Malaya sekarang ni pun kita tengah buat program sunat untuk anak-anak staff kita. So tengah ongoing lah. InsyaAllah semalam berjalan lancar. InsyaAllah akan selesai esok lah. Baik, Doktor. Sebelum anak-anak tu dibawa untuk berkatan ini, adakah perlu dibuat sebarang pemeriksaan dulu? Tahap kesedaran mereka. Misalnya kalau demam ke apa semua, okey tak boleh. Jadi apa yang saringan awalnya, Doktor? Biasanya pasal ini untuk kita semua untuk staf hospital saja. So kita ada body contact lah. So biasanya kita akan buat saringan mula-mula dengan tanyalah adakah ada apa masalah kesihatan macam masalah senang berdarah ataupun dia ada masalah masalah kencing, masalah jangkitan kuman, dan kita akan buat saringan dulu dan jika perlu kita akan refer kepada bahagian pediatrik lah, bahagian kanak-kanak. Tetapi sebelum kita buat proses berkhatan juga, kami akan menuramah anak tersebut dan juga ibu bapa dan cek sekali-sekali lah. Pasal setengah dia punya zakah yang tak sesuai untuk kita buat secara berkatan ramai-ramai. Pasal biasanya ramai-ramai kita buat secara bius setempat saja, local anesthetic. So ada yang ada anatomi yang berlainan, macam dia ada hypospadias ataupun dia ada zakar yang betul-betul terbenam, dia panggil bervik penis, yang tu mungkin lebih selamat jika dia buat secara bius penuh. Yang tu kita akan aturkan dengan pakar bedah pediatrik lah. Okey, Doktor. Kalau dulu kita tahu kalau berkhatan ni kanak-kanak berusia 11 tahun, 12 tahun, maknanya ada satu peringkat umur sebegitu akan dihantar untuk berkhatan. Tetapi sekarang ini kita lihat dah berubah. Para ibu bapa nampaknya macam menghantar lebih awal. Jadi bagaimana doktor melihat? Adakah itu sebenarnya lebih baik ataupun bagaimana? Okey, terima kasih untuk soalan tersebut. Sebenarnya tak ada apa-apa yang kita boleh mana lagi satu lebih baik atau mana yang kurang baik. Secara tradisi kita biasanya buat budak-budak yang berumur sikit supaya dia sudah ada matang, dia dah tahu, dia boleh faham yang buat berkatan ni macam langkah untuk menjadi dewasa lah. So dan kita biasanya buat dia meriah. Biasanya macam tadi nampak ada bomba dan kita buat kenduri supaya dia boleh tengok kawan-kawan. So dia jadi meriah dan kita tahu jadi satu memory yang bagus lah untuk mereka. Malangnya of course ada setengah yang memory sakit, tapi kebanyakan is memory yang baik lah untuk mereka. So tetapi macam Puan cakap, sekarang ada yang buat lebih awal, okey. Dan jika tengok macam Amerika Syarikat, dia buat masa dah dalam 10 hari lahir dah buat dah, okey. Dulu dia buat macam tu ada beberapa faktor. Satu ialah pasal operation tersebut biasanya lebih mudah pasal dia punya zakar pun dari kecil. Dan daripada kajian yang dibuat di Iran, dia ada tunjuk yang komplikasi pun jika dibuat dalam umur tahun pertama lebih kurang daripada yang dibuat daripada lebih besar. Pasal satu ialah bila bayi umur dalam 10 hari 14 hari, dia tak boleh gerak sangat kan. So nak jaga kebersihan tempat yang berkhatan tu lagi senang actually. Tetapi dan juga zaman dulu orang buat pasal dia kata dalam tempoh tu kurang deria sakit bayi tersebut. Tetapi sekarang ada banyak kajian yang kata sebenarnya masih ada deria sakit, tapi akan bagi ubatan sakit lah bila buat prosedur tersebut. Ada macam, tetapi ada yang tak suka buat macam terlalu awal, dia buat dalam 2-3 tahun macam tu.
boleh juga, tetapi biasanya 2-3 tahun tu kita kena bagi bius penuh lah. Okey, dan bius penuh of course ada dia punya risiko-risiko tersendiri lah. So bergantung pada apa yang kanak-kanak tu nak, dan satu lagi sebab ada risiko kecil lah untuk budak-budak yang buat awal dalam baru lahir macam tu, dia ada satu komplikasi dia panggil metastenosis, di mana hujung salur kencing dia boleh sempit sikit pasal tergeser-geser dengan pampers lah. So ada faedah dan ada dia punya potensial masalah jika buat awal, terutama jika buat lewat pun ada. So nak kata ada umur yang paling baik, saya rasa kena up to the parents, tapi biasanya is one of that lah, sama ada kita buat awal ataupun kita buat bila dah matang sikit lah. Dan sekarang ni kita tengok macam teknologi moden sangat membantu proses penyembuhan yang lebih cepat. Namun menjadi mencabar bila mana adalah untuk penjagaan ya. Terutama tadi kita tengok lepas nak buka balutan semua tu, nak cuci semua, memerlukan juga ilmu. Jadi macam mana ibu bapa juga perlu persediaan yang baik untuk memastikan kebersihan pada tahap yang betul-betul. Yang biasa kita galakkan untuk ibu bapa, so dia panggil macam ada tempoh berpantang. Tapi pantang bukan makanan. Dia boleh makan apa-apa dia nak, tapi biasanya kita galakkan elak aktiviti lasak untuk 1-2 minggu, okay, supaya kurangkan pendarahan. Nombor 2, kebersihan teramat penting. So biasanya balutan tu akan ada, tapi jika tiap-tiap kali kencing you bilas dengan air, confirm balutan tu akan terjatuh sendiri punya. Dan jika kita just arahkan tiap-tiap kali bila kencing, bilas dengan air, tak payah guna Dettol ke apa, just bilas dengan air dan keringkan. Biasanya dia akan sembuh. Alhamdulillah, biasanya bahagian tu saluran darah dia amat baik. Biasanya insyaAllah dia akan sembuh dengan baik. Dalam konteks pantang makan apa doktor? Pantang makan tak ada apa-apa. Tak ada apa? Berbeza dengan mungkin kepercayaan tradisional lah. Boleh je nak makan apa-apa. Of course makanan berkhasiat lah. Okey. Doktor, mungkin ibu bapa sekarang ni dalam musim cuti sekolah ni kan berfikir-fikir nak hantar anak. Sekarang ni teknologi yang terbaru untuk berkhatan ni, kalau kita tahu, setakat saya tahu laser je dengan clamp tu. Mungkin ada yang lebih terkini? Okey. So yang macam cara tradisional kita buat ialah cara menggunakan gunting atau pisau lah. Guna dorsal slit teknik. Tapi ataupun ada teknik lain macam guillotine ataupun sleeve teknik lah. Tapi guna pisau, gunting, lepas tu jahit. Macam puan kata, ada guna clamp, itu dah lebih 10 tahun dah kat sini, dan guna laser lah. Tapi sekarang yang latest dia ada guna stapler. Okay? Bukan stapler yang kertas tu, tapi dia actually masih kena bersihkan bagi ubatan sakit. Lepas tu letak stapler, dia ada muncung dia, letak kat dia punya zakar, dan stapler tu akan letak kat dia punya kulup lah, dia punya foreskin, dan just dalam beberapa saat dia akan potong terus kulup tu dan terus dah jahit dengan stapler lah, dan lepas 1-2 minggu yang stapler tu akan keluar sendirilah. So tak perlu datang untuk keluarkan apa-apa. Macam clamp kena datang balik untuk keluarkan clamp kan. Kadang-kadang yang risau jika dia terkeluar tak awal sangat. Tapi yang teknik baru ni tak perlulah. So maksud tempoh 2 minggu untuk baik? InsyaAllah dalam 1-2 minggu dah okey. Dan kos pun okey doktor? Kos pun kos yang tu bergantung pada mana pusat yang you buat lah. Pasti ada kos-kos sendiri lah. Tapi memang lebih daripada teknik tradisional lah. Okey. Ada juga ibu bapa yang kalau anak lelaki dia macam agak berisi. Ada setengah-setengah kes, sebab ini berlaku juga di kalangan rakan saya. Bila dia hantar anak dia nak pergi berkatan, ada doktor yang tidak menerima, katanya disebabkan faktor obesiti anak tu. Jadi bagaimana dalam keadaan sebegitu, doktor? Okey, of course kita kena tengok bahagian ni. Pasal of course kebanyakan kita cakap tujuan berkatan ialah untuk tujuan agama, tapi ada setengah tujuan dia untuk masalah perubatan. So jika ada masalah perubatan, katakan dia betul-betul buta, pelbagai farmasi ataupun sekarat jangkitan kuman, yang tu kena buatlah, sama ada berisi ke tak. Okay. Tapi jika untuk tujuan keagamaan, biasanya kita galakkan untuk jika boleh kurangkan berat badan dulu. Pasal kadang-kadang dengan yang berisi, dia punya zakar tu tertanam. So tertanam tu membawa 2 masalah. Satu, kadang-kadang suka untuk kita jaga kebersihan tempat tu lepas buat. So
takut nanti dapat jangkitan kuman. Nombor 2, sukar untuk kita betul-betul tengok berapa banyak nak keluarkan kulit tu. So kita takut nanti bila dah buat masih tertutup. Dan daripada hukum Islam, jika tertutup maksudnya tak tak baguslah pasal dia tak ikut syarat yang kita perlukan untuk buatan. So biasanya untuk kes macam tu, jika boleh kita minta kurangkan berat badan pasal bagus untuk kesihatan anak tersebut juga. Dan jika kita nak buat yang tu, biasanya kena buat under pakar dan buat secara bius penuh lah. Supaya kita boleh buat result yang paling bagus. Okay. Baik, jadi itulah dia. Mungkin cabaran juga untuk anak-anak yang aktif, doktor, kan? Sebab tempoh yang seminggu tu sangat kritikal. Takut nanti lasak pula, bahaya doktor macam tu untuk mengawal pergerakan. Nak kata bahaya sangat tak, tapi of course satu mungkin sakit. Tapi 2 yang takut is pendarahan lah. Okay. Yeah. So macam itu antara faedah yang buat bila betul-betul muda lah. Pasal dia tak boleh gerak sangat. Tapi macam kata suka nak kawal kanak-kanak anak-anak, tapi jikalah ada sikit-sikit pendarahan, just kita showkan, ambil kapas ataupun tisu, just letak sikit tekanan sikit, insyaAllah pendarahan tu akan berhenti lah. Kena cuci sepanjang seminggu tu, kena cuci, just bilas dengan air biasa. Tapi kadang-kadang ada kanak-kanak dia tak bagi you bilas kan, pasal geli. Jadi pengeri kan? So apa kita boleh buat untuk kanak-kanak macam tu, kita just ambil baldi besar, isikan dengan air, letak 2 sudu garam dan minta dia rendam dalam tu untuk setengah jam macam tu lah. Just itu dia akan tolong cucikan macam tu lah, untuk alternatif lah. Okey, itulah dia. Bapa kena berani juga berilmu untuk jaga. Okey, kita doakan. Kita pesan nasihat kepada ibu bapa supaya jangan takut. Yang penting kita memahami, ikut semua peraturan SOP. InsyaAllah dipermudahkan. Silakan doktor. Assalamualaikum. Saya nak bagi tahu sunat ni memang diwajibkan daripada mazhab Syafi'i, tapi yang penting kita buat untuk asalkan selamat. Okey. So jika ada masalah kesihatan macam masalah pendarahan, macam hemofilia ataupun masalah apa-apa kecacatan, agama kita memahami, kita tak akan paksa lah untuk buat circumcision tu. Dan macam kata tadi, ada banyak teknik untuk berkhatan atau bersunat, tapi yang penting cari pusat yang berpengalaman lah, supaya kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita kan. So tak kisahlah mana-mana tempat ke, ataupun sama ada buat daripada medical assistant ke ataupun doktor, asalkan tempat yang berpengalaman lah, supaya insyaAllah keputusan yang terbaik lah. Yang terbaik. Okay. Baik, terima kasih kepada Dr. Ahmad Nazran Fazli, konsultan neurologi Fakulti Perubatan Mesti Malaya, yang berkongsi kesihatan dalam berkahatan. Moga-moga ada keyakinan untuk ibu bapa untuk melunaskan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak lelaki. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih. Selamat bertugas nanti doktor. Nak sambung lagi 2 sampai esok kan? InsyaAllah nak balik. InsyaAllah.